Okay, let's say something happen in your data where your p-value is 0.05 lah, 0.0498, something like that lah. Lepas tu p-value you adalah tak langgar kosong. Itu memang clear cut lah. Kita akan kata statistik signifikan. Tapi kalau dia tak sama, sebelah sini reject, sebelah sini macam tak reject. So nak ambil yang mana? Jawapan dia ambil CI. Sebab berbalik kepada soalan kita tadi, kenapa kena pakai CI untuk student-student added? Jawapan dia apa? Cuba tengok balik soalan saya ni kepada anda yang tanda seru ni tadi. Jawapan dia kepada soalan ini adalah mudah je. Saya dah pernah cerita sebenarnya, tapi anda lupa. Saya ingatkan balik. Jawapan dia adalah comparison. CI hanyalah boleh digunakan untuk mengcomparekan kajian awak dengan kajian kawan awak dekat negeri lain. Kalau awak guna p-value, awak tak boleh compare. P-value is not for comparing. Tetapi CI is for comparing. For contoh, you nak tengok magnitude of the OR, magnitude of the RR. Kadar serangan penyakit bagi makan nasi lemak di Selangor dengan Kelantan contoh. Macam ni you nak tahu berapa? Katakan OR dia sama. 3 lagi 1, 3.2. Mana satu yang lebih dahsyat? You tengok kepada CI. Itu fungsi CI. It is meant for comparing different speciality ataupun spatial location. Dia tempat lah, tempat. You nak compare bulan dan tahun, you tengok CI. You tak akan boleh tengok based on P. Because P is always can be hacked. Maksud saya hack di sini bukanlah kata orang hack sampai dia signifikan. Yes, it can be done. Dengan cara bootstrapping tadi. Saya kalau tak signifikan tadi, saya pakai bootstrapping, boleh jadi P signifikan. Tetapi CI akan lari. That's why the most important one for added student, CI is must be there. Kalau kamu laporkan data kamu, mesti bukan saja ada P tapi untuk CI. So kalau level kamu sebagai added student, CI itu adalah a must. P itu sebenarnya lebih kepada superficial je. Signifikan tak signifikan? Okay, signifikan. CI dia berapa? Macam tu. Dia tak boleh, oh signifikan. Tak. Signifikan cerita lain, tengok CI dulu. Sebab CI is much more better in term of interpretation of the epidemiologic and also biostatistical data. Okay, jelas kan? There is a significant relationship lah. There is a significant difference. There is a significant association. Dia depends kepada CI lah. Dia depend pada CI. Contoh macam yang tadi awak tanyakan. Macam contoh, awak punya nilai T statistik ni menunjukkan bahawa P-value dia lah. Contoh lah P-value dia 0. Contohlah 0.051. Tapi CI kamu memang dia clearly langgar. Dia memang tak signifikan. Kalau dia tak langgar, dia memang signifikan. So benda ni akan berlaku, okay, macam saya kata tadi, kenapa dia boleh berlaku? Sample size kecil. Kedua, precision kamu tak tepat. Kenapa precision kamu tak tepat? Sebab kamu pakai P adalah sama dengan 10%. Itu akan bakal terjadi. Tapi kalau kamu pakai 99, 95, so dia akan ada beza. Okay, contoh, kita try bermain. Kita try bermain sekejap dengan data ni. Cuba anda try tukarkan ni. Kan tadi dia tulis 95 kan? Cuba awak buat 99. Dan awak reanalyze balik data ni pada 60 tadi. Awak tengok, CI dia berubah lah. Jawapan dia berubah. Betul tak? Berubah. Soalan saya, langgar kosong tak? Still tak langgar kosong. Still significant. Betul tak? Jadi kalau tuan-tuan dan puan faham betul-betul benda ni, maksud dia, whatever it is in term of kita nak bagi dia sangat-sangat sensitif pun, yang the much more better to interpret is almost CI. Is always CI lah. Bukannya P-value. Sebab P-value is always can be cheated and is not interpretable in term of comparing different locality and areas. Kan? Okay, jelas So kalau tuan-tuan dan puan diberi peluang untuk membuat analisa, contoh, mengikut strata yang berbeza. Ni data ni simple je ni. Cuba kalau saya challenge tuan-tuan dan puan sekejap lagi, macam mana you nak analyze same data, but you have to run it in a different people who are already run the course or not run the course. Faham tak maksud saya? Kalau tadi kita ada X2 kan? X2 ni attend kursus dengan tak attend kursus. So cara dia ni saya just bagilah tahu kan. Sementara sebab saya nak cerita lebih-lebih ni sebab awak akan belajar nanti SPSS ni, tapi tak apalah, saya ajar je lah terus mana-mana yang saya ingat ni. So katakanlah saya buat operasi yang saya tengah tunjuk ini dipanggil sebagai split file. So the reason of conducting and performing this kind of analysis is to splitting
the data and to run the data based on the split that we define. And then do not forget to put some splitting off, split file off. Okay, contoh saya run this one. Same thing, but the difference is I'm going to have the different perspective. Nampak tak? Saya akan run one sample t-test based on siapa yang datang kursus statistik no dan siapa yang datang kursus statistik yes. Nampak tak? Kat bawah ni 0.07, atas ni adalah 0.1. So you can make a judgment based on the difference. Macam ni. Ini yang saya comparison. This one we have to compare. Itu tujuan dia. Kenapa CI itu lebih penting. Okay? Jelas? So siapa yang nak follow yang saya buat ni, ini advance lah. Ini bukan advance lah sangat pun, biasa je. Okay. Ya, apa dia? Macam ni kena ada latihan. Okay. Anda sukakan latihan, saya bagi latihan lah. Baik, latihan saya. Tapi latihan saya bagi ni latihan yang saya tak ajar lah. Namanya cuba cari ada tak perbezaan antara orang yang pernah datang kursus dengan tak pernah datang kursus. Cuba buat ujian perbezaan tu. Siapa yang pernah datang kursus, siapa yang tak pernah datang kursus. Saya bagi hint. Dia bukan one sample t-test. Dia mestilah independent sample t-test. Ini saya tak ajar lagi ni. Tapi anda cuba buat. Sebab anda akan belajar nanti dalam CCRM. Cuba je. Nanti kalau anda pergi ke non-parametric pun sama je. Analyze, compare mean, independent sample. It is meant for testing the mean of difference between two groups. So saya akan ambil stat score dekat atas. Dan saya akan ambil gender, cost dekat bawah. Dia tak boleh tekan ni. Sebab kita belum habiskan lagi. Dia tanya tanda seru kan. Kita kena define group. Kita define group kita sebagai apa? Satu adalah tidak hadir, dua adalah hadir. Betul? So kena letak satu dengan dua ni. Tekan butang continue. Dan tekan butang paste. Bila tekan butang paste, maka kita akan ada yang berkenaan. So inilah kita punya test. Okay, jelas kan? Okay, kat sini kita ada independent sample t-test between apa ni tadi? Allahumma Muhammad cost attend X2. So tuan-tuan dan puan, kalau saya tanya, cuba buat untuk female dengan male. Ya, pandai. So ni contoh. Ini contoh yang anda akan belajar lah nanti dengan rakan-rakan saya yang mengajar statistik. Dia akan keluar lah yang ni. Ni nanti anda kena pilih lah. Di test sama je lah. Anda akan tengok p-value. So less than reject, more than fail to reject. Macam ni. More than fail to reject. So there is no significant difference between those who are attending the course or non-attending the course. So maknanya kursus yang anda attend masa SPSS hari tu tak berguna langsung. Faham? Contoh. Ni contoh sebab stat score tadi pun main-main je kan. Okay, contoh kalau anda nak ubah, anda also can change lah. You can just change it also if you want to run according to the gender. So just manipulate this one, X1. So this one should be X1. And then remember the way that you define it. Macam saya suka guna 1, 2, 1, 2, 1, 2. Makan tak makan, makan tak makan. Macam tu je. Saya tak akan sekejap tukar 01, sekejap tukar 1, 2. Penting baik. So bila saya run antara male and female also, it's going to be producing the output like this. Okay. Kalau anda perasan, sekali lagi saya tunjukkan, saya tak save pun saya punya syntax ni. Kalau nak run semua, saya akan tekan Ctrl A dan run. Automatically dia run everything for me. And it's going to be showing all the result that we want. Okay, kat sini dia ada error. Ni bukan error lah. Ni sebenarnya step yang saya tulis tadi tu. So itulah dia punya cerita tentang hipotesis. Senang ke susah guna SPSS ni? Nak cerita dengan tuan-tuan dan perempuan, kalau you all pakai PSPP pun SMA, SSJ sama sahaja Boleh buat. Nampak senang kan? Tapi bila buat nampak kicapnya kan? Tapi tak apa. Nanti tak sebab anda baru first time. Ada yang first time, ada yang juga macam refresh balik lah. Tapi nak bagi tahu, Jamovi also can do this thing. Jamovi also can do the similar approach if I can demonstrate to you in a superficial manner. Sebab ini sebenarnya topik bawah 1.9 statistical software. That's why saya kalau boleh harap-harap cepatlah awak habis awak punya CCRM dulu. Nanti dah habis CCRM awak, saya memang akan terus menerus menunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan cara menggunakan yang advanced statistik lah. Okey, ini contoh data yang anda telah collect tadi dekat SPSS, anda boleh panggil sebenarnya masuk dalam Jamovi. Data yang anda ada dalam SPSS, anda boleh buat juga dalam PSPP. So kalau Jamovi ni dia lain sikit, tapi dia sangat cemerlang lah. Dia ada one sample t-test ni kan contoh.
Dia kita tulis je result apa yang kita nak, dia terus bagi. Contoh kan, I'm just going to insert the Y. Dia punya data ni pun sebenarnya nampak. Kat bawah ni dia ada test value. So let's say mula-mula tadi kita buat 80 kan. Dia terus tulis dekat situ. So you want the mean difference, they will give you. You want the descriptive analysis also, they will give you. You want the statistical analysis to check for assumption, also they will give you. So automatically they give you. But if your data is more than 1000, they will give you, but you have to wait lah. Sebab dia tengah ni macam ni, komputer saya tengah pusing ni, dia punya kipan. Sebab dia tengah run banyak computational power. Ini contoh macam mana cara kita nak tengok data whether there is a difference or not. Dan the beautiful part of using the Jamovi ni, apa beautiful part dia? Seperti mana yang tuan-tuan puan sedia maklum, sebelum ni saya pun dah pernah cerita. Contoh kan, anda boleh run dekat dalam clouds. Yeah, you can run Jamovi clouds. So let's say you want to run in a superficial manner. You want to run in a speedy condition. Anda nak cepat kan? Saya kata nak tahu is there any different or not? You can just put over there. Itu kelebihan Jamovi lah. Boleh So far boleh? Boleh lah kan? Boleh lah, boleh. Sign in. Kena sign in juga Lantak kamulah saya. Macam ni dia pakai apa ni? Oh, dia pakai Firebase. So saya tahulah apa dia punya back end. Back end dia Firebase. Okay. So kalau saya nak buat macam Jamovi ni punya apps boleh tak? Boleh. Saya pakai Firebase. Beli dengan Google. Sewakan dia punya space. Okay, ni contoh tadi data saya dah copy kan. Saya boleh paste je, nampak? Dan saya boleh namakan. A ni tadi apa? ID. Betul. Lepas tu B apa? Jamovi dia lain sikit. B adalah kita panggil sebagai gender. X1. Okay. Kemudian yang ini adalah cost. Cost. Okay. Kemudian jangan letak sini lah. Kita letak X2. Bawah ni bawa tulis cost. Biasakan macam tu Nama variable ni kalau boleh biar dia ringkas supaya senang awak manipulate X1, X2, X3, X4 kan. Sebab tu saya kata standardization tu important. So kalau anda nak gender tu mula-mula, letak siap-siap. X1 mesti semua gender. X2, X adalah semua demografi. Contoh, Y adalah semua berkaitan dengan DV. Contoh Z adalah environmental factors. Contoh, E adalah epidemiological factor. So you set kan, sebab you kat JKN, you boss. You nak senang bersama dengan doktor pakar you, takkan you nak susah-susah. Dia orang susah pandai-pandai lah. Dia orang siapa tu tak join like that. Faham tak faham? Saya rekod macam ni kan. Nombor 1, contoh, saya boleh letak dekat sini level dia sebagai apa. Contoh, kita boleh kata 1 adalah male. Okay, 2 adalah female. Nampak? Dia akan, sebenarnya statistical package ni, kalau saya nak kata dengan tuan-tuan puan, dia sama je semuanya, lebih kurang. Cuma the way that you want to manipulate it is based on your creativity. Is based on your understanding also lah. Okay, macam data-data yang saya tunjuk ni adalah contoh yang di-run daripada clouds kan. So you can, ni memang run daripada clouds ni. So yang ini anda boleh tukar lah kepada measurement type is continuous variable. Dia guna continuous pula. Tadi kita panggil scale data. Jangan confuse. Tapi ingatlah pembaris tu interval ratio. Macam tu. Benda ni yang akan menyebabkan anda confuse je sebenarnya. Nama-nama dia. Yang ini pakai nama macam ni. Yang ni nama macam ni. Suka hati dia. Sebab masing-masing buat program, dia nak nama dia. Ini contoh. Saya buat t-test. Keluar tak? Keluar. Saya nak tekan descriptive statistic, mean dengan standard deviation. Keluar tak? Keluar. Dan ini, yang bagusnya Jamovi ni, anda boleh copy sebab dia akan terus ada dalam format. Format apa? Format APA. APA format. APA format kan kena garisan macam tu, tak ada garisan menegak kan. Ini contoh. Macam mana cara kamu nak menjelaskan. Ini siap boleh buat hipotesis lagi. Is not equal to 0. Is more than 1. Group 1 is more than 1. Group 2 is more than, less than or more than. Anda punya data tak normal. Pakailah student t-test. Jangan ambil student t-test. Okay. Student t-test adalah untuk data apa? Data yang tidak normal. Yes. Macam tu. Anda nak ada grafik sikit. Kira nak buat, misal kata map. Ni. Buat plot. Siap kat situ. Keluar. Senang. Contoh. Ini gunakan Jamovi. Nanti tak silap ada doktor pakar juga akan ajar kamu menggunakan Jamovi lah for data analysis. Whatever it is. Cuma masalah Jamovi ni dia bukan guna syntax, dia pakai R. So kalau anda nakkan result dia, anda boleh tekan butang syntax mode. Ni anda boleh copy syntax ni, run dekat dalam R Studio ataupun dekat R punya platform lah, IDE. Tahu R? R tak pernah tahu ke atau tak pernah tengok ni R Studio. R Studio ni programming lah.
Yang ini biasa dibuat untuk tujuan customization. Just showing you some sort of the idea so that you can get the personalized overview. Macam mana you nak berhala tuju selepas ini. Ini contoh. Okay, ignore update. No. Okay, this is the example. Macam mana kalau kita nak run kan kita punya apa nama ni syntax lah. Kalau run, kalau gunakan apa nama ni, Allah R ni dia lebih kepada programming base. Programming macam ni lah. Kalau nak kira t-test ke apa benda, memang ada khusus khas untuk penggunaan R ni. Saya dah pergilah semua kursus-kursus tu. Sampai bosan lah pergi kursus lain pula. Sebab dah habis belajar lah sampai machine learning, artificial intelligence, data analytics. Dan biasanya kita akan pergi kepada yang lebih advance lagi. Seperti macam R ni dia boleh buat sampai boleh buat dashboard juga. Dia ada dipanggil R Shiny. Kalau Python pun sama juga. Semuanya ada masing-masing punya platform. Okay. Itu kemudian lah perlahan-lahan lah ya. Boleh So kalau dah boleh, marilah kita pergi kepada chapter yang berikutnya. Boleh? So kita rehat dulu. Kita rehat dulu seketika bersama KitKat dan makanan kegemaran. Lepas tu kita sambung kemudian ya.